Assalamualaikum semua. Bukan lagi rahsia weh, bukan lagi rahsia. Sekarang ni akhirnya segala teka-teki dah terjawab, di mana Thailand menjadi negara ASEAN pertama yang memperkenalkan Honda City versi hatchback yang bakal menggantikan Honda Jazz. Yes babe, selama ni kita berteka-teki, kita katakan bilalah Honda Jazz nak ada pengganti, bilalah Honda Jazz nak ada model yang baru, di mana yang hari tu kita dah nampak itu dekat Tokyo Motor Show dia ada perkenalkan Jazz yang baru kan. Dan macam abang katakan, this is global launch dan Thailand menjadi negara ASEAN country yang pertama, di mana selepas ni kita dah tahu Honda Jazz yang dikenalkan di Tokyo Motor Show tidak akan diperkenalkan untuk pasaran ASEAN. Sebaliknya, digantikan dengan model Honda City versi hatchback. Jadi, nak tahu lebih lanjut tak? Kalau ingin lebih lanjut, bagi anda masih belum subscribe, subscribe sekarang. Ya, sekarang. Ya, seperti abang katakan, lepas ni untuk ASEAN country is maybe no more lagi Jazz. Maksudnya apa yang korang tengok sebelum ni, Jazz versi Honda Jazz dekat Tokyo Motor Show ni, dia tak akan dibawa masuk ke pasaran ASEAN. Sebab untuk model yang itu, dia cuma akan diperkenalkan di negara Japan, Europe country dan juga untuk China market saja. Tetapi untuk ASEAN country, semua akan menggunakan versi City versi hatchback. Sebab abang rasa mungkin dari segi design kalau design yang itu dibawa masuk untuk pasaran ASEAN country, mungkin orang ASEAN ni kita tak boleh terima design macam tu. Yang cute, mute, yang ala-ala keka. That's why lah untuk di Japan, mungkin orang boleh terima. Di Europe pun orang dah boleh terima. Dan apatah lagi di China. Di China dengan ada macam-macam design, so dia orang boleh terima. Tetapi untuk pasar ASEAN market, mungkin tidak. That's why lah dia membuat keputusan bahawa dia menggunakan City di hatchback kan untuk menggantikan Honda Jazz. Dan kalau ikutkan, benda ni bukan satu perkara yang baru. Kalau kita ikutkan, dulu-dulu untuk City yang first generation ataupun second generation, dia dah ada dah versi sedan dan juga versi hatchback. Jadi bagi abang, dia tak pelik lah. Dan sekarang ini untuk generasi yang ini, so diperkenalkan versi hatchback. Dan of course, betul, orang kata ngam-ngam lah selepas setahun selepas pelancaran sedan Honda City sedan di Thailand, sekarang ni diperkenalkan pula versi hatchback. Dan untuk yang pertama kita bercerita pasal design dahulu. Untuk design, kau boleh nampak dekat sini, design dia sebenarnya kalau ikutkan bahagian depan, bahagian kiri, kanan ke apa, semua nampak sama macam Honda City versi sedan. Tak ada perbezaan. Dari segi lampu depan, daripada grill dia, bumper, dia punya fender depan, dia punya side mirror, dia punya rim, dia punya pintu depan belakang, semua exactly same seperti model sedan. Tak ada perubahan. Sama kecuali bahagian belakang dia. Belakang dia orang kata dipendekkan. Dulu kalau sedan panjang, tapi ini dia dipendekkan dan dia ada spoiler dekat bahagian belakang. Dan kalau tengok dekat bahagian belakang dia macam ala-ala Honda HR-V. Dan untuk identiti Honda Jazz, no more. Tak ada lagi. Cuma bagi abang, agak menarik jugalah dia hatchbackkan Honda City versi sedan ni. Dia hatchbackkan dan menggantikan Jazz. Bagi abang agak menarik. Itu pandangan peribadi abang. Dan abang nampak sekarang ni Honda ni dia dah ikut macam Toyota tau. Macam Toyota dia ada Vios tau. Vios, dan untuk hatchback dia jadi model Yaris. Sama macam Honda. Honda dia ada Honda City sedan. Apabila untuk hatchback, dia hatchbackkan untuk daripada Honda City sedan itu. Yes. Dan kalau kita tengok ni, overall ni belakang kan, aku yakin mesti akan katakan, alah bang, Honda City hatchback ni tiru Suprema lah ni, macam Suprema. Aku confirm mesti ada komen-komen macam tu lah. Tapi kalau kau tengok betul-betul, belakang dia sebenarnya nampak macam ala-ala Mercedes A-Class. Setuju tak? Dan sekarang kita cerita pasal dalam pula. Dalam pun sama sebenarnya. Dalam dia sama seperti Honda City sedan. Tak ada banyak perubahan. Termasuklah orang kata dengan sistem infotainment siri sentuh dia 8 inci masih lagi sama. Dia punya meter pun hampir sama juga. Dan cuma yang lain dia dekat Malaysia, of course, untuk makluman semua, dekat Malaysia dia punya dalam dia lain sikit lah dengan Thailand. Tetapi apa yang dia launch dekat Thailand sama seperti Honda City yang sedan dekat Thailand. Tapi untuk pasaran Malaysia, abang yakin kalau dia masuk ke Malaysia,
dia mungkin akan ikut jejak Honda City sedan yang ada untuk pasaran Malaysia. Termasuklah dengan dia punya corong aircon, dia punya skrin tersentuh tu dengan Apple CarPlay, Android Auto, itu mungkin akan maintain. Yang lain-lain semua akan maintain. Tetapi untuk di Thailand, kita nampak dia gunakan jenis handbrake, masih handbrake. Tapi untuk Malaysia, Honda City sedan ada versi elektrik. So yang itu pun abang yakin dia akan ikut seperti pasaran Malaysia pula. Kan? Dan seterusnya, satu lagi benda yang menarik. Untuk Honda City sedan, dia tak ada ultra seat tau. Ultra seat ni maksudnya seat tu boleh di-adjust mengikut posisi-posisi untuk kata keluasan yang lebih besar. Tetapi untuk Honda City versi hatchback ni, dia ada konfigurasi kerusi di mana dia ada beberapa mode, dia ada boleh dilipat dan sebagainya. Antaranya mode utility, mode tall ataupun panjang, long, tinggi ataupun dan juga refresh. Maknanya dia ada 4 mode yang kita boleh adjust untuk kerusi ni. Okey. Dan seterusnya kita bercerita pasal saiz pula. Dan untuk saiz, antara sedan dengan hatchback, dia adalah sama kecuali panjang dan juga tinggi. Untuk panjang, of course, orang kata daripada sedan panjang, dia sebenarnya dipendekkan. Untuk hatchback, dia potong lah. So, untuk panjang sebenarnya, untuk yang ini hatchback, dia adalah 4,345 mm, di mana dia adalah 208 mm lagi pendek berbanding versi sedan. Manakala untuk lebar dan juga jarak roda dia adalah sama, iaitu 1748 mm dan juga 2589 mm. Tetapi untuk tinggi, dia adalah 21 mm lebih tinggi berbanding dengan versi sedan. Dan seterusnya, kita bercerita pasal enjin. Untuk enjin dekat Thailand, dia masih lagi menggunakan enjin yang sama, iaitu 1.0 liter 3 silinder VTEC turbo yang menawarkan 122 PS dan juga 173 Nm torque. Dan dia masih lagi menggunakan kotak gear CVT dan dia adalah versi front wheel drive. Tetapi untuk Malaysia, abang rasa dia tak akan bawa masuk yang 1.0 lah. Dia still akan maintain dengan enjin 1.5 liter sedia ada, sama seperti Honda City yang versi sedan. Dan orang kata, of course, untuk yang 1.5 ni dia akan gunakan iVTEC 119 horsepower dan juga 145 Nm torque. Dan untuk versi RS pula, semua sedia maklum, Malaysia adalah first country di dunia yang Honda City yang menggunakan enjin dengan teknologi iMMD. Maknanya ini adalah versi hybrid lah. Dan untuk Jazz ni pun, untuk Jazz pula. Untuk City hatchback pun, abang yakin untuk versi RS pun dia akan menggunakan enjin yang sama seperti City RS, iaitu enjin iMMD, di mana kuasa dia adalah 106 horsepower dan juga 253 Nm torque. Dan transmisi menggunakan eCVT lah. So boleh katakan yang enjin yang 1.5 biasa CVT, enjin 1.5 iMMD tu dia akan menggunakan eCVT. Ya, boleh jadi seperti abang katakan tadi tu. Dan seterusnya kita nak bercakap pasal harga pula. Ini semua orang nak tahulah harga kan. So untuk pasaran Thailand, sebenarnya dia cuma ada 3 saja varian untuk versi hatchback berbanding 4 untuk versi sedan. Dan dekat sana dia ada varian S+, lepas tu dia akan ada varian SV dan juga RS. So untuk S+ dijual pada harga 599,000 Thai baht. So kalau kita convert ringgit Malaysia, sekitar 80,000 ringgit. Dan untuk SV 675,000 Thai baht, kita convert 91,000. Dan untuk versi RS, yang ini paling mahal adalah 749,000 Thai baht. Dan kalau kita convert ke ringgit Malaysia, 101,000 lah. Senang cakap. Dan kalau ikutkan, di Thailand, versi hatchback adalah lebih mahal berbanding dengan versi sedan. Dan kalau di Malaysia, kalau kita buat sedikit perbandingan, kita ada juga, sama juga, kita ada tiga varian untuk Jazz SEV kan. So untuk Jazz, harga sekarang dijual adalah 72,000 sampai 84,000. Manakala untuk Honda City sedia ada, dia harga 74,000 sampai 86,000. Dia tak seperti dekat Thailand yang dia cacah 100,000. Tetapi untuk pasaran Malaysia, abang yakin harga dia akan lebih kurang dengan Jazz sedia ada ataupun lebih kurang dengan Honda City sedia ada. Kalau spek dia semua sama, abang yakin harga dia akan di bawah 100,000. Siapa kata harga kereta dekat Malaysia mahal? Tengok Thailand kan. Dan yang terakhir, persoalan paling penting, bilakah akan masuk Malaysia? Dan abang yakin Honda City hatchback ataupun bakal menjadi pengganti kepada Honda Jazz, abang yakin dia akan masuk pada tahun hadapan. Dan macam abang katakanlah, ya, abang tidak menolak kemungkinan Honda City hatchback ni akan masuk ke Malaysia
tak lama lagi. Dan of course pesaing terdekat dia adalah Toyota Yaris lah di hatchback kan. So antara Honda City hatchback dan juga Toyota Yaris, mana satu yang akan kau pilih? Dan soalan yang lebih penting, kalaulah betul Honda City hatchback ni masuk ke Malaysia, adakah kau akan beli? Apakah komen anda? So letaklah dekat ruangan komen. Bagi kau homework sikit lah. Okay? Sampai sini saja video abang kali ini. Macam biasa, kalau ada sebarang cadangan atau pandangan ataupun soalan, boleh letakkan di ruangan komen bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe di page kami di panlaju.com.my, website. Untuk YouTube, sila subscribe. Untuk TikTok, sila subscribe. Untuk IG pun sila follow. Kita jumpa lagi. Bye-bye semua. Assalamualaikum.